السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selama-lamanya, kita tidak akan pernah meninggalkan rasa syukur kita. Kita tidak akan pernah lupa dan alpa untuk memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal di atas kurniaan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita daripada kalangan hamba-hambanya. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Ramai tu ramai lah, tapi nampak macam ada kekurangan. Apa tak mai ke? Kuarantin bah. Arau orang ni kuarantin. Arau hotspot. Kita kalau dengar di Arau, dia macam satu polis kan. Orang Arau dengan kangak kan jauh no. Hadirin mukminin. Saya keluar rumah dia pukul 7. Ingat tak dan lah. Keluar rumah pukul 7. Sampai ke dan 3 rakaat. Dekatlah Arau dengan polis ni. Arau dengan kangak. Mudah-mudahan Allah rahmat. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', kita masih lagi di dalam topik berhubung dengan syirik, yang mana di antara penyakit dan masalah yang besar, yang berat dan bahaya yang dibincangkan oleh Ibn Al-Qayyim berhubung dengan perbuatan syirik. Ini dosa yang sangat besar. Kita dah sebut dalam 2-3 siri kuliah yang lepas. Cuma malam ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia membawakan bab yang berikutnya, subtopik di bawah tajuk besar syirik itu. Tajuk besarnya syirik. Di bawah tajuk besar itu ada suatu bab kecil, perbahasan berhubung dengan perbuatan syirik melalui perkataan. Perbuatan syirik, perbuatan ataupun kita katakan jenis syirik yang berhubung dengan tutur kata. Okey. Sebelum kita nak bincang yang Ibn Qayyim sebut ni, saya nak sebut sikit untuk kita semua faham. Dalam akidah Islam, dalam al-aqidah al-islamiyah, dalam akidah Islam, seseorang itu boleh terkeluar, murtad, boleh batal Islamnya, terbatal 2 kalimah syahadahnya, akidahnya melalui 3 perkara ataupun 4. Pertama, seseorang itu boleh rosak, batal, terkeluar, murtad daripada Islam, Jahannam akidah dia, melalui perbuatan, tindak tanduk dia, seperti menyembah berhala, meniru amalan agama selain daripada Islam. Maksudnya dia rosak
ataupun batal akidah dia itu melalui perbuatan dia. Dia pergi bakar colok, pergi duduk sembah Tok Pek Kong, pergi duduk belarak dengan geng-geng Tek Pusam. Yang tu melalui perbuatan. Dia tak cakap, tapi dia buat. Rosak. Tapi sebelum kita nak jatuh hukum tu, dia ada prosedur dia ada punya langkah-langkah dia. Tetapi melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui perlakuan, boleh merosak dan mengeluarkan seseorang daripada daerah iman, daripada Islam kepada kafir, kufur. Perbuatan, okey? Kedua, seseorang itu juga boleh terkeluar, boleh rosak, boleh batal, boleh murtad, boleh jatuh dalam perbuatan yang dihukum kufur melalui qaul, perkataan. Yang tadi perbuatan. Yang tadi dia buat. Yang kategori kedua ni dia cakap. Yang ni kita nak bincang sikit malam ni, Ibn Qayyim bawa. Yang kategori kedua. Seseorang itu umpamanya dia kata, saya tak percaya kewujudan Allah. Terkeluar. Bila kita cek semua, dia sebut dalam keadaan dia sedap, tidak dipaksa, waras, baru kita boleh jatuh hukum lah. Maksudnya ada prosedur. Tapi saya nak cerita ringkasnya, apabila seseorang itu mengungkapkan, menyebut sesuatu perkataan yang membawa kepada makna kufur, dia boleh dihukum kufur. Semua agama sama. Islam, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi sama. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kesemua agama menyeru kepada kebaikan. Tak ada agama yang suruh buat jahat. Kesemua agama di sisi Allah sama saja. Siapa nak pilih mana-mana pun okey. Hak masing-masing. Akhirnya Tuhan akan nilai. Berat. Bercanggah totally 100%. Inna din indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min. Semua ayat-ayat itu menunjukkan Allah Ta'ala tak terima selain daripada Islam. So perkataan-perkataan ini seperti apa? Tok guru saya boleh tahu apa nak berlaku esok. Sekan. Tok guru saya tahu siapa nak mati hari ini. Tok guru saya tahu benda-benda yang Tuhan saja tahu. Sebab itu tuan-tuan, apabila orang kata di sisi kami, orang Arab kata di sisi kami ni ada seorang Nabi, dia tahu apa yang benda dia ni, Nabi ni yang duduk dekat dengan kami ni, yang duduk ada dengan kami ni, dia tahu benda nak berlaku esok. Nabi kata tak betul tu. Perkataan tu tukar. Jangan sebut aku tak tahu. Tuhan saja yang tahu esok nak jadi apa. Aku tak tahu. So kita kadang-kadang ada orang, dia puji, dia angkat, dia sanjung tok syekh dia, tok guru dia ataupun siapa-siapalah, hatta akan Nabi sendiri sampai kepada peringkat sama taraf dengan Tuhan. Maksudnya apa? Perkataan dia itu perkataan kufur. So dia boleh jatuh kafir melalui ucapan. Nampak? Pasal itu bahaya. Satu orang kata saya nak keluar Islam. Saya dah tak yakin dengan Islam dan saya tak serasi dah dengan agama ni dan saya anggap agama ni kolot. Saya ingat saya nak keluar Islam. Dia sebut perkataan itu, dia dah kira terkeluar daripada Islam. Keluar. Tak ada dah dolak dalih, tak ada awak ni masih Islam. Kita tunggu dulu mahkamah lulus tak lulus. Kalau mahkamah lulus, bawa awak keluar. Tapi sekarang ni oleh kerana permohonan awak dalam proses, kira awak masih Islam. No. Once sekali bila dia sebut, dia ada keinginan, dia sebut dia nak keluar Islam, dia dah terkeluar. Yang kita duk tahan, duk sagang, duk larang dia, nak keluar, dia sebut dia nak keluar, dia sebut dia tak mau dah Islam, dia sebut tu pun dah out.
Banyaklah lagi contoh-contoh perkataan tu, tapi sekali kita nak bawa apa yang Ibn Qayyim bawa. Dia bawa dua contoh. Tapi kita akan bahas insya-Allah. Okey. Kalau tak melalui perkataan atau perbuatan, seseorang itu terkeluar daripada Islam atau rosak akidah dia melalui apa? I'tiqad, kepercayaan. Dia mungkin tak buat, dia mungkin tak cakap, dia tak pergi sembah Tok Pek Kong, dia tak sebut perkataan yang syirik, kufur, tetapi dia memang tak percaya dah kat agama ni. Dia memang tak percaya dah kat Tuhan ni, dia tak percaya dah kat Nabi ni. Dia kata aku ni, Tuhan tu ada dengan tak ada sama ya. Aku rasa macam tu lah. Hang macam mana? Aku ni dah tak rasa apa dah. Aku tengok, aku duk rasa macam aku duk percaya. Hang percaya Tuhan ada? Dulu aku percaya Tuhan ada. Lepas tu aku tengok, aku doa 3-4 kali dan aku tengok Tuhan pun tak tolong apa. Aku barangkali ingat Tuhan ni pun mungkin hayalan aku. Aku dah tak rasa dah Tuhan ada. Maksud dari sudut i'tiqad, hang buat kerja ni macam hang tak percaya Tuhan ada. Aku buat, aku dapat. Aku tak buat, aku tak dapat. Soal Tuhan, aku ingat tak ada lah. So, i'tiqad yang seperti ini, kepercayaan yang seperti ini, i'tiqad yang batil, kepercayaan yang kufur, dia boleh terkeluar. Walaupun dia tak cakap, walaupun dia tak declare. Dia tak payah declare dalam hati dia. Pasal itu dalam Islam, dia tak boleh ada syak. Tuhan tu ada tak? Orang kata ada. Tapi aku duk tengok macam tak ada. Hang sendiri. Lah ni macam ni lah. Nak kata ada pun aku tak kata. Nak kata tak ada pun aku tak kata. Dalam akidah ni dia apa? Qati', jazam. Dia tak boleh ada taraddud. Taraddud ni dia tak boleh ada uah. Dia tak boleh was-was. Syurga ada tak ada? Ustaz-ustaz duk kata ada lah, dalam Quran ada lah, tapi toh dengar macam pelik takkan kot. Betul hang macam mana? Tak apalah kalau ada, kalau tak ada pun aku tak kisah. Pasal aku pun dia tak tolak 100%, tapi dia pun tak terima 100%. Pasal dia kata tak logik. Ini dia panggil syak, taraddud, dia was-was. Dalam akidah kalau ada lagu ni out. Sebab salah satu daripada syurut, salah satu daripada syarat besar akidah, dia mesti yakin, mustaiqinan. Dia mesti 100% yakin. Dia tak boleh dia tak boleh was-was. Okey? So ada 4 cara lah. Sama ada perkataan, perbuatan, i'tiqad ataupun dia syak. Dia tak tolak 100% tapi dia tolak 50 ke 30. Kalau dia percaya 90, dia tak percaya 10% dia. 10% dia tak percaya. Yang tu pun out. Dalam akidah dia tak terima majority. Dia tak apa aku ustaz, dia percaya besar, banyak dia percaya. Daripada 10 benda dia percaya 9. Satu tu dia tak rasa macam betul. Out. Itu akidah. Dia tak ada kompromi lah kan. Dia kata yang lain semua aku percaya. Tang azab kubur tu aku pelik sikit. Macam mana azab kubur? Hak lain syurga neraka apa semua tu aku percayalah. Tapi mai tang azab kubur ni aku lama mana duduk tepi kubur. Apa depa cerita pun dengar macam kartun. Tang tu aku tak boleh terima. Out. Walaupun hanya dalam satu bab, kerana dia bersabit dengan akidah. Apabila akidah itu pula mutawatir, memang sabit secara qat'i. Secara qat'i, putus. Memang benda tu memang ada, betul. Memang benda tu sabit, tetap ada. Dia pergi duk tak berapa nak percaya, out lah. So itu akidah. Pasal itu akidah ni benda yang kita yakini secara pasti. Okey. Hadirin mukminin, cuma dalam pertemuan kita kali ini, dalam kuliah kita kali ini, kita nak bincang khusus apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim berhubung dengan syirik di dalam kata-kata. So pasal itu orang Melayu sangat kaya dengan kata-kata yang menasihatkan kita supaya berhati-hati dalam perkataan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, lidah tidak bertulang,
Itu semua suatu gambaran bahawa lidah atau kata-kata al-lisan ni, al-qaul, perkataan ini kesannya sangat besar. Kita banyak menyesal di hari kiamat bukanlah di atas perbuatan kita sangat, tapi di atas kata-kata yang kita keluarkan. Dan ramai orang menyesal ni benda yang dia terlepas cakap. Tapi kita dalam Islam, bila kita tersilap, kita istighfar, kita bertaubat, Allah ampun. Satu orang dia tersasul, dia tersilap, dia panggil sabqul lisan, dia tercakap, dia terlepas, dia tak sengaja, Allah ampun. Kalau sengaja, dia istighfar, dia bertaubat, Allah ampun. Tapi nak bagi tahu kata-kata ini sangat besar. Sebab itu hadirin mukminin, bila kita nak cakap, kita nak sebut, kita kena fikir 2-3 kali. Kita tak nak sat lagi dalam emosi kita, dalam semangat. Kalau saya Tuhan, tak keberat tu. Kalau saya Tuhan, nampak? Kenapa Tuhan jadikan kau orang, tak jadikan kau binatang? Dia boleh duk petikai Tuhan pula. Kan? Pasal apa Tuhan pergi buat COVID, habis lingkup satu dunia, habis jadi cacang berapa, pergi buat berapa penyakit ni. Cakap tu jadi cermat sikit. Pasal apa pergi duk hujan pula ni? Hujan pagi pula ni, yang kita dah siap nak pergi berniaga, habis yang ni. Nanti dulu. Sat cermat ni. Pasal kata-kata itu ada kesan. Dia berhubung dengan zat, dia berhubung dengan kehendak Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam Islam bagus kita pakai mask ni. Pasal mask ni dia tutup mulut. Selain daripada dia tutup hidung, dia tutup mulut. Jadi kita nak bercakap pun dia ada kontrol. Kan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak cerita tentang Ibn Qayyim sebut, saya nak ambil sikit masa ni nak stres, nak ingatkan kita tentang tajamnya lisan, beratnya lisan, bahayanya lisan itu. Antaranya Allah mengingatkan kita di dalam surah Qaf ayat 18. Di dalam surah Qaf ayat 18, Allah kata apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Tidak ada suatu patah perkataan, suatu ucapan, suatu kalimah, suatu tutur kata yang keluar daripada lidah dan mulut kamu, yang kamu ucapkan, yang kamu sebut, yang kamu kata, melainkan di sisi kamu itu, di sisi perkataan itu, adanya raqibun atid, malaikat yang senantiasa hadir untuk mencatat. Allah kata ma yalfidh, tak ada suatu lafaz yang kamu ucap, yang kamu sebut secara diam atau secara nyata, secara perlahan ataupun kuat, secara terselindung ataupun secara nampak, melainkan adanya raqibun atid yang mencatat. Sebab itu bila kita nak, pasal itu Nabi sebut kat sahabat, siapa yang boleh, Nabi jelir lidah dia, Nabi pegang, siapa yang boleh jamin, siapa yang boleh bagi tahu dekat aku, dia boleh kontrol, kawal, jaga benda yang ada di antara dua rahang lidah, dan apa yang ada di antara dua paha, aku akan siap satu kerusi untuk dia dalam syurga. Tapi dia kena jaga dua benda tu. Orang tanya dekat Nabi, ayyul akthar yudkhilumun nas an-nar. Rasulullah, apa sebab paling banyak orang masuk ke dalam neraka? Tak sembahyang, berjudi. Nabi kata paling banyak orang masuk dalam neraka disebabkan mulut dan kemaluan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok sikit tuan-tuan, dalam surah Fussilat ayat 22,
Allah kata wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Quran kata apa? Surah Fussilat ayat 22. Balik tengok. Allah kata wa ma kuntum tastatirun. Kamu sama sekali tidak boleh bersembunyi, menyembunyikan, menutup. Sitir, tutup. Situ Arab terai tu dia panggil sitir. Yang kita sembahyang letak depan tu dia panggil sutrah. Perkataan sintara tu. Kan, sitir maknanya tutup. Kamu kata Quran tidak boleh menutup, tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh merahsiakan, tak boleh nak lindung, tak boleh nak jaga, tak bagi orang tahu. Apa Allah kata apa? Kerana apa? Ayyashhada alaikum sam'ukum. Kerana akan menjadi saksi pendengaran kamu, akan menjadi saksi penglihatan kamu. Maksudnya apa? Kamu tak boleh sembunyi apa yang kamu cakap. Daripada pendengaran kamu, penglihatan kamu, juludukum, daripada kulit kamu, semuanya akan bercakap. Ayat ini, kalau tuan-tuan tengok sababun nuzul, ada cerita menarik. Surah Fussilat Allah kata apa? Tidak ada perkataan yang Allah tak tahu. Semua yang kamu cakap, yang kamu dengar dan kamu sebut, apa sahaja yang kamu buat, kesemuanya dalam pengetahuan Allah. Ada cerita saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dalam hadis Bukhari Muslim, juga dalam riwayat Tirmizi, Abdullah bin Mas'ud cerita tentang kenapa ayat ni turun. Ayat ni turun pasal apa? Tak boleh sembunyi. Allah tahu. Bisik-bisik ke, cakap belakang ke, cakap depan ke, cakap bawah ke, Tuhan tahu. Cakap malam-malam, tengok apa? Cakap malam-malam, bisik-bisik, cakap siang, tengok-tengok, Tuhan tahu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dia kata apa? Faja'a thalathatun nafar. Ni cantik, cerita ni menarik. Datang 3 orang lelaki. Kathirun syahmun butunihim. Perut boroi. Datang 3 orang laki-laki, perut dia boroi, gemuk. Qalilun fiqh qulubihim. Tapi akai dia tak berapa nak cukup. Bodoh lah. Jenis orang bendui kot kan. Perut dia gemuk, boroi, otak tak berapa nak cukup. Tapi kau orang gila. Maksudnya orang jahil lah, jahil. Tuan-tuan dengar mereka bersembang ni, tuan-tuan kata, ada orang semangkang ni. Dengar sekali lagi dialog mereka, dengar mereka sembang apa 3 orang ni, tuan-tuan akan kata, ada orang boleh fikir lagu tu. Mari kita dengar. Kata Abdullah bin Mas'ud, 3 orang ni dia tak berapa nak sure. Quraisyun wa khanatahu Thaqafiyan. Seorang Quraisy, 2 orang Thaqif. Atau Thaqafiyun wa khatanahu Quraisy. Dia kata dari 3 orang tu, 2 Quraisy, 1 Thaqif, 1 Quraisy, 2 Thaqif. Macam tu lah. Bangsa mereka tak berapa nak cam. Tapi 3 orang. Mereka duduk sembang sama-sama mereka. Abdullah bin Mas'ud duduk dengar. Fatakallamu bikalamin lam afham. Mereka duduk cakap ni aku tak apa nak boleh tangkap. Faqala ahaduhum aturawna anna Allah yasma'u kalamana hadha. Tuhan ni bila kita cakap, dia boleh dengar tak kita cakap ni?
Satu orang dia kata, Tuhan ni, Allah, bila kita cakap dia dengar tak apa kita kata? Tu yang kata soalan tu, yang kata akal tu. Faqala al-akhar, dia kata, inna idza rafa'na aswatana sami'ahu wa idza lam narfa' aswatana lam yasma'hu. Kawan seorang tu kata, kalau kita cakap Tuhan dengar tak? Tuhan tahu tak yang kita duk cakap ni? Kawan dia seorang lagi, the second person tu kata apa? Yang kedua tu kata apa? Kalau cakap derah Tuhan dengar lah. Kalau kita tak derah Tuhan tak dengar lah. Hak ketiga duk dengar tapi dia tak kata apa lagi. Dia kata kalau rafa'as saut, kalau kita angkat suara, maknanya kita cakap kuat, Tuhan tahu. Tapi kalau kita cakap pelan-pelan, bisik-bisik, kita soksek-soksek ni, Tuhan pun tak tahu. Ish, macam mana dia boleh pergi downgrade Tuhan macam tu? Kan? Pasal itu Abdullah bin Mas'ud sebut tadi ni, yang perut gemuk, otak tak apa nak kemas tu, kan? Seorang lagi kata, faqal al-akhar, seorang lagi yang ketiga tu, dia duk dengar pada tadi, dia kata, in sami'a minhu syai'a sami'ahu kullah. Kalau hang kata Tuhan boleh dengar hak derah, tentu dia boleh dengar juga hak pelan. Depa jadi confused. Kadang-kadang kita taklah kata lagu dia kata, minta maaf tuan-tuan, kita for the real situation, dalam keadaan sebenar, kita mungkin tak kata lagu dia, kita tak kata lagu dia, kita tak sangka, kita tak cakap lah Tuhan tak boleh dengar, tetapi tindak tanduk kita siapa Tuhan tak dengar. Tuan-tuan dapat tak? Saya elaborate sikit. Dia ni kata terus Tuhan derah dengar, pelan tak dengar. Kita tak kata lagu dia kata, kita kata semua Tuhan dengar. Yang kita duk cakap tu Tuhan dengar. Matang tindak tanduk kita bila kita bercakap macam Tuhan tak dengar. Awak ustaz kata lagu tu, hei, hang tak dengar kawan tu. Jadi lagu mana? Dia tu aku dengar macam ni. Soksek. Cakap macam tak ada malaikat. Cakap macam tak ada Tuhan. Cakap macam malaikat tak catat. Cakap siapa Tuhan tak dengar. Tu kita. Dapat. Kalau kita beriman, malaikat catat. Beriman dengan surah Qaf tadi. Beriman dengan surah Fussilat tadi. Beriman dengan hadis ni. Kita tak kata lagu mana yang kita duk katalah. Hadirin mukminin, nampak? Abdullah bin Mas'ud bawa pi berita ni, angkat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah dia tak katalah, lah kita tak kata dah, lah kita tak cakap lah. Kita nanti buat grup. Kita buat nanti mini grup. Kan? Grup Jamaah Masjid Negeri Arau. Itu grup semua dah. Lepas tu nanti dia tarik 1, 2, 3, 4. Dia buat pula grup soft 1. Grup soft 1 pi mengutuk grup soft 2. Dia nanti ada pilot group, big group, grup besar, dia ada grup-grup kecil. Grup-grup kecil ni pula untuk nak mengumpat. Satu masuk dalam grup besar, masuk dalam grup besar. Malam ni masjid ada program. Tu dalam grup besar. Depa bawa tajuk dalam grup besar, mai masuk dalam grup kecil, depa nanti buat mini discussion. Weh, hang tengok tak dalam grup tu? Awak, depa ada buat program. Kat ada orang, kat le kira tu nak makan peri tu. Yang mana ahli dalam grup tu ada juga dalam the big group tadi. Dapat tak? Siapa yang dapat, makna sihat lah. Okey, cukup. Bila berita ni sampai pi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pi mai dekat Nabi, Nabi kata apa? Fa dzakartu dzalika lin-nabi. Aku pergi cerita dekat Nabi. Aku dengar depa duk kata Tuhan dengar hak derah, Tuhan tak dengar hak pelan apa semua. Fa anzalallah,
Maka Allah turunlah ayat surah Fussilat tadi, nak habaq kata hampa tak boleh nak sembunyi, hampa tak boleh nak lari, hampa tak boleh nak tutup. Pasal apa? Allah tahu mulut hampa nanti cakap, pendengaran hampa nanti cakap, penglihatan hampa nanti cakap, kulit hampa nanti cakap. Hadis Bukhari, Muslim, juga Tirmizi. Wallahu taala a'lam. Tuan-tuan hadirin mukminin, pasal itu saya nak ambil satu lagi hadis belum kita bawa yang Ibn Qayyim kata. Dia kata dalam hadis Bukhari, Muslim dari Abi Hurairah, Nabi kata, innal manusia kadang-kadang bila dia cakap, dia rasa benda tu nothing, tak ada apalah sangat. Dia rasa kata-kata ni dia ringan tau, dia mudah. Lidah ni dia tak gaduh. Kita nak teruk-teruk, nak buat benda, kadang-kadang kita nak kena mangkit berjalan, lidah kita sambil duduk, sambil baring boleh bercakap. Kadang kita duduk sambil nak lena, duduk bersemang, tersengak. Yang kata mudah nak bercakap tu, Nabi kata, innal abda la yatakallamu bi kalimah. Ada satu orang manusia, dia cakap single word, satu perkataan, ma yatabayyana fiha, yang dia tak fikir, ma yatabayyana. Dalam riwayat lain dia kata apa? Dia kata la ba'sa biha. Nabi kata dia sebut satu perkataan, a single word, yang dia rasa benda tu la ba's, ya Arab kata la ba's, tak ada apa. Okey, nothing lah, benda sikit sangat. Dia rasa macam tu. Ma tabayyan, dia tak fikir kesan ucapan dia itu. Yazillu biha finnar. Akhirnya dia dicampak ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriq, yang mana neraka yang dilempar itu sejauh jarak timur dan barat. Tuan-tuan, apa hadis ni? Tak payah syarah panjang, satu ya. Dalam hadis ni, single word, satu perkataan, satu kalimat, dia kena lempar dalam neraka sejauh timur. Satu perkataan boleh masuk neraka, kalau dua lagi sakanah. So hadis Bukhari. Mai kita tengok apa yang dibawa oleh Ibnul Qayyim di dalam hadis berkaitan dengan syirik dalam perkataan. Hadis yang dia bawa yang pertama, Ibn Qayyim bawa ni, baru kita nak baca. Ibn Qayyim bawa hadis Ibnu Abbas. Kita ada masa lagi? Ada, insya-Allah. Hadis Ibnu Abbas ni, ini Ibn Qayyim bawa, perkataan ni syirik, perkataan ni kufur. Anna rajulan qal, ada satu orang laki-laki dia sebut dekat Nabi. Kata Ibnu Abbas, ada satu orang laki-laki dia sebut kat Nabi. Perkataan ni yang berat ni. Dia kata, ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata dengan apa yang Allah kehendaki, masya Allah. Kita duk sebut masya Allah, masya Allah. Apa yang Allah nak, sesuatu itu berlaku, terjadi dengan kehendak Allah, betul, takat tu lulus. Dia pergi tambah satu huruf ya, satu huruf masuk neraka. Tu dia. Bukan satu perkataan, satu huruf, satu perkataan besar, kalimah. Kan dalam bahasa Arab ni dia ada 3 komponen besar. Orang mengaji bahasa Arab ni benda basic dia ada 3. Bahasa Arab ni dia pecah 3 ya. Yang tuan-tuan duk mengaji bahasa Arab tu, dia main daripada 3 benda ya. Dalam bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah tu dia pecah pada 3 komponen besar. Satu dia panggil ismun, kata nama. Satu fi'lun, kata kerja. Satu lagi huruf. Bahasa Arab ni dia 3 main dia pada 3 benda ni. Sama ada dia duduk dalam isim, kata nama, noun, atau dia duduk dalam kata kerja, fi'lun, atau dia duduk dalam huruf. 3 komponen. Segala besar yang kita mengaji itu dia main daripada 3 benda ni. Yang dia sebut ini bukan perkataan. Bukan satu kalimah, tapi satu huruf. Satu huruf yang mana huruf itu telah merosakkan akidah. Satu huruf habis jahanam akidah. Apa dia huruf tu?
wow. Huruf yang dia tambah, yang dia sebut tu wow. Kita kata Masya Allah, itu okey. Dia pi bubuh wow. Tuan-tuan, wow, satu huruf daripada 20 berapa huruf tu, 25, 26 huruf, 20 huruf tu, satu huruf ya. Wow. Takkan pasal satu wow masuk neraka. Wow dalam bahasa Arab maksud dan. Rosak tang mana, berat tang mana bila dia kata sesuatu berlaku dengan kehendak Allah dan kehendak engkau Rasulullah. Kehendak dan kehendak engkau. Nabi kata apa? Nabi kata ja'altani lillahi adla, atau dalam sebahagian riwayat nidda. Adakah hang sebut perkataan dengan kehendak Allah dan kehendak? Wow, ni maksud sama. Maksudnya apa yang Allah nak dan engkau nak. Maksudnya Nabi kata apa? Nabi kata hang nak jadikan aku sekutu bagi Allah, setara bagi Allah, sama kedudukan aku dengan Allah. Sebab perkataan wow tadi menunjukkan Allah dan aku sama. Nabi kata jangan sebut macam tu. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata qul bima sya'allahi wahdah. Sebut Allah saja yang nak. Cukup. Tu dia. Salah ke? Memang salah. Pasal itu Nabi tak bagi kita angkat dia, tak bagi kita puja dia, tak bagi kita letak dia pada kedudukan setara dengan Tuhan. Tak boleh. Sakit, doa ke Allah, bukan ke aku. Dia sakit, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfi, sembuhkan aku. Tak boleh. Allah syafi, asy-syafi. Siapa dia asy-syafi? Allah. Allahumma rabban nas. Kan kita baca Nabi yang ajar Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi. Allah saja syafi, penyembuh. Bukan Nabi. Nabi tak boleh sembuh. Hatta dia sakit pun dia tak boleh lega sendiri. Pasal itu tak boleh minta dekat Nabi. Doa dekat Allah, pergi doa dekat Nabi tak boleh lah. Sebab Nabi ni manusia. Innama bashar. Tuan-tuan, saya nak petik sikit kata-kata Syekh Ali At-Tantawi. Dia kata apa? Sebab kadang-kadang manusia ni, pasal apa orang angkat Nabi Isa jadi anak Tuhan? Pasal apa yang Nabi Isa, Jesus tu pergi jadi anak Tuhan? Pasal apa? Melampau dalam mengagung-agungkan Isa. Sebab itu Nabi pesan awal-awal, la tatruni kama atrat Isa bin Maryam. Hampa jangan duk puja, jangan duk sanjung, jangan duk angkat aku melampau-lampau. Saat ni jadi lagu mana Kristian angkat Isa daripada anak Maryam, punya duk puja, punya duk sayang, punya duk melampau, hulu, pi jadi Isa anak Tuhan. Hampa jangan duk buat perangai tu. Bukan tak boleh sayang, sayang ada had. Sayang Nabi itu dia manusia. Kata Syekh Ali At-Tantawi, dia kata apa? Kesemua para rasul manusia. First, Quran sendiri 2-3 kali ulang, Nabi-Nabi ni manusia, bashar, insan. Dia bukan Tuhan. Mau ingat yang tu. Kata dia, ni kata Syekh Ali Tantawi. Dia kata apa? Oh, tuan-tuan dengar bagi elok. Bukan Nasruddin Tantawi, Ali Tantawi. Saya duduk silam. Kata Syekh Ali Tantawi, dia kata kesemua para rasul manusia dilahirkan seperti mana manusia lahir. Semua para rasul lahir daripada ibu masing-masing. Ada tu keluar mai daripada bulan, terbelah bumi keluar mai, cuih daripada buluh betung, tak ada. Kata Syekh Ali Tantawi, semua lahir daripada ibu masing-masing. Lahir manusia macam manusia. Lahir seperti manusia. Kata dia, mereka mati. Siapa mereka? Kesemua para rasul, para nabi. Mati seperti manusia mati. Sakit seperti manusia sakit. Sehat seperti manusia sehat. Mereka tidak berbeza dengan manusia pada bentuk tubuh badan dan anggota. Kalau manusia tangan dua, Nabi tangan dua. Manusia kaki dua, Nabi kaki dua. Sama, kerana dia bashar. Kemudian kata dia, tidak pada perjalanan darah dan pergerakan jantung. Mai mana tak tahu, DNA kosong. Hui.
Jangan melampau, jangan ghulu, jangan gila. Gila banyak jenis. Jasad Nabi macam mana nak tahu? DNA manusia ada number. DNA Nabi kosong. Sahabat sayang Nabi, tapi sahabat tak bohong macam hang bohong. DNA kosong ni DNA siapa? Ada dalam hadis mana? Tak ada. Kena orbit pula. Ya Rabbi, mai celah mana? Yang dengar hadirin mukminin, ni bukan soal nak peleceh Nabi, ni bukan soal nak peleceh, ni soal nak letak Nabi pada kedudukan yang Allah letak Nabi itu. Subhanallazi asra bi'abdihi, dia hambaku. Letak dia pada kedudukan hamba, jangan letak dia pada kedudukan Tuhan. Dia tak boleh menunaikan hajat, dia tak boleh menunaikan doa, dia tak boleh menyembuhkan kamu. Kesemua itu sifat Tuhan. Jangan letak sifat Tuhan itu pada Nabi. Nabi tak bagi. Tuan-tuan, kata Syekh Ali Tantawi, mereka makan dan minum seperti manusia makan dan minum. Tidak pada diri mereka itu sifat unsur uluhiyah, ketuhanan, kerana hak ketuhanan itu milik Allah semata-mata. Dan dia tutup, dia kata apa? Beza mereka dengan kita, mereka adalah manusia yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Tu Syekh Ali Tantawi sebut. Nampak tuan-tuan? Bukan dia sebut, dalam Quran pun kata benda yang sama. So sebab itu, bila laki-laki ni mai, dia kata dengan apa yang Allah nak dan dengan apa yang Rasul nak. Nabi kata jangan. Bal masya Allah. Dalam sebahagian riwayat, Nabi suruh tukar waw pergi jadi thumma. Perkataan hurufnya tu summa. Tadi dia kata dengan apa yang Allah nak dan engkau nak. Nabi kata jangan. Sebahagian riwayat dia suruh tukar bima sya Allah, dengan apa yang Allah nak, thumma apa? Kemudian kau nak. Maksudnya apa? Bawah daripada Tuhan lah. Kalau Allah nak, kemudian kita nak, jadi pokok pangkalnya duduk di Tuhan. Word dia apa? Dan kemudian. Dan kemudian. Tapi dia punya kesan dia besar. Dan sama tarah. Kemudian baru betul. Nampak tuan-tuan? Hadirin, kita ada masa ya? 9 minit setengah. Okey. Hadirin mukminin. Sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim bawa, dia kata seseorang itu boleh terkeluar daripada akidah hanya melalui kata-kata. Sebab itu dalam Islam manusia ada kehendak. Manusia ni ada pilihan. Sekali kita silap faham pula kata kita tak boleh buat apa dak. Kita ada pilihan. Iradah kita ada. Kita ada kehendak, kehendak. Allah bagi pilihan pada kita. Tetapi seperti mana Nabi sebut kepada Ibnu Abbas. Nabi kata apa kat Ibnu Abbas? Selalu kita baca hadis ni, Nabi kata sesuatu yang Allah tak izin tak berlaku. Pasal itu tuan-tuan, Nabi kata bila jadi sesuatu kita sebut apa? Qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kadang-kadang dalam hidup ni kita ada dua benda. Satu yang kita pilih. Bukan semua benda Tuhan, kita bukan robot. Kita ada pilihan. Betul tak? Tapi ada benda yang Tuhan tak bagi kita pilih. Tuan-tuan dulu pilih nak jadi lelaki perempuan? Tak. Bangsa Melayu tak pilih. Itu bukan luar pilihan kita. Tapi ada benda kita pilih. Untuk beriman kita pilih. Untuk berilmu atau jahil kita pilih. Untuk datang salat ataupun tidak kita pilih. Maka Nabi ajar kita apa? Kita azan, saya kita sambung sikit dah. Allahu taala a'lam. Allah
Bismillah. Okey tuan-tuan, kita sambung sedikit apa yang disebut oleh Ibn Qayyim. Tadi kita sebut bila satu orang sebut kepada Nabi bima sya'allahu wa bima syi'ta, Nabi tegur kerana perkataan itu ada unsur mengangkat Nabi pergi pada kehendak setaraf dengan Allah. Nabi tak bagi. Termasuk dalam benda-benda gaib juga Nabi tak tahu. Qul la ya'lamul ghaib illallah. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Pasal itu Nabi bila orang tanya bila kiamat, dia tak jawab. Orang tanya tentang roh, dia tak jawab. Sikit je dia cerita. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka mari dekat engkau Muhammad, mereka tanya tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Jawab, aku tak tahu, urusan Allah. Pernah Nabi ditegur, orang mari tanya, Nabi kata esok mai aku jawab. Allah tegur, jangan cakap macam tu. Insya-Allah, kalau Allah nak aku jawab. Kita sandarkan kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita, tuan-tuan. Sebab itu bila berlaku sesuatu, kita tak boleh kata kalaulah aku buat macam ni, kalau aku buat macam tu. Nabi kata kalau pintu syaitan. Sebut Allah yang takdir, apa yang Allah nak jadi. Benda yang dah berlaku, kita redha, kita serah pada Allah. Benda tak berlaku, kita usaha. Ni dah menikah dengan kawan tu 30-40 tahun, duk komplain tak setuju. Dulu dia cari, lepas tu dia duk tak puas hati. Macam mana aku boleh menikah dengan hang tau? Macam mana aku boleh menikah dengan hang? Nanti kita buka file, tersandang. Dulu tak bagi menikah, nak terjun Sungai Arau. Ada Sungai Arau kan? Kadang-kadang kita takdir, tapi tak boleh blame semua takdir. Kenapa jadi macam ni? Tuhan nak. Kenapa hang buat macam ni? Tuhan nak. Tak, kita ada pilihan. Pasal tu Nabi ajak tadi, qul bima sya'allah thumma syi'ta, kemudian kehendak engkau. Kemudian kehendak. Maksudnya kehendak kita mengikut kehendak Allah. Tapi Allah tetap bagi kita kehendak. Allah tetap bagi kita pilihan. Bukan semua Allah dah putus. Kita bukan Jabriyah. Semua Tuhan. Kita ni apa? Robot yang macam mana orang tekan pusing kot tu kontrol, kita pusing kot ni, orang pusing kot tu kita. Tak, kita manusia yang ada pilihan. Tapi tertakluk dengan apa yang Allah tulis dalam takdir dia.
Akhir sekali tuan-tuan, Ibn Qayyim bawa dalam bab ini suatu lagi kata-kata yang boleh menjatuhkan seseorang itu dalam syirik, bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis Bukhari, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Allah larang kamu bersumpah dengan sebut nama bapa-bapa kamu. Dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? Riwayat Abu Daud, man halafa bi ghairillah, siapa bersumpah dengan menggunakan selain daripada Allah, dia tak sebut demi Allah, wallahi dia tak sebut demi Allah, dia tak sebut Allah, faqad asyrak, dia syirik. Jadi bila kita nak sumpah, wallahi, dan jangan main-main dengan sumpah ni. Sumpah bukan benda main-main. Nampak? Allah larang. Arab dulu demi bapak lah, demi mak lah. Hindustan saya duduk tengok. Dululah, sekarang bertobat dah. Dulu dia kata demi bapak aku, demi anak aku, demi isteri aku. Kan? Demi tak boleh. Kata Asy-Syaukani, pasal apa Allah larang kita bersumpah dengan selain Allah? Nabi larang pasal apa? Kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab dia Nailul Awtar, kata dia apa? Qala al-ulama, berkata para ulama, di antara rahsia kenapa Allah melarang bersumpah, tak boleh bersumpah, tak boleh sebut selain daripada Allah, kerana apabila seseorang itu bersumpah, sumpah ni apa maksud dia? Bila tuan-tuan kata demi sesuatu, kata Asy-Syaukani, itu maksudnya ta'zim, kita membesarkan benda yang kita sumpah tu. Pasal itu tak boleh, kita tak boleh membesarkan makhluk melebihi Allah. Bila kita kata wallahi, demi Allah, maka tidak ada yang lebih besar kita bersumpah dengan Allah. Tapi kalau kita kata lain pada Allah, demi tambah lagi demi marhum Kayang ke contoh, demi apa Tok Tina Alwi ke, khamat kita tak banyak demi apa Habib Noh ke tu ada di Singapura, demi khamat-khamat hidup ni, demi hatta dengan Nabi pun tak boleh. Nabi kata bila sumpah Allah, perkataan itu kerana seseorang yang bersumpah, dia akan mengagungkan benda yang dia sumpah itu, padahal keagungan yang sebenar milik Tuhan semata-mata. Oleh kerana itu tak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, zatnya, sifat-sifatnya. Ini merupakan ijma' di kalangan para ulama fuqaha. So tuan-tuan, dua contoh saja Ibn Qayyim bawa. Satu sebut dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Wow, boleh merosakkan akidah. Satu lagi bersumpah dengan nama selain daripada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah menjaga tutur kata perkataan kita dan tidaklah kita dicampak ke dalam neraka dengan satu huruf sekalipun di atas kesalahan kita sendiri. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.